Itu menjauhi amalan syirik. Jadi antara lagi amalan syirik ialah bawa air zam-zam atau kismis atau kurma atau duit semasa tawaf. Tujuannya untuk dijadikan obat atau penawar, dan duit tersebut dijadikan ibu duit. Ini menjadikan ibu duit ni tuan-tuan kena jaga. Suatu kepercayaan yang dikatakan khurafat. Jaga ya. Sebab kita takut tuan-tuan, kita takut kita tersilap. Seterusnya, segala amalan yang bercanggah dengan syariat Islam seperti saka, sihir, hendaklah ditinggalkan. Okey. Benda-benda semua ni kita jangan berdamping ataupun kita jangan terlibatlah, senang cerita. Okey. Perkara yang membatalkan syahadah. Tadi saya kata perkara yang membatalkan syahadah. Pertama, mempersekutukan Allah dalam ibadat. Dalam ibadat mempersekutukan Allah. Jangan ada bentuk ibadat yang mempersekutukan Allah. Okey, saya teruskan. Yang kedua, menjadikan sesuatu sebagai perantara antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita sembahyang. Ada orang kafir kata kita menghadap, kita menyembah batu. Tak. Kita sembahyang menghadap kiblat sebagai arah tuju, tapi kita menyembah Allah. Sebab itu kita sembahyang, kita kata Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita niat pun ada, kita niat kata sembah batu. Sahaja aku sembahyang fardu sekian-sekian lillahi ta'ala. Kan? Jadi kita kena sahihkan kita punya i'tiqad. Yang ketiga, mengamalkan perkara syirik, saka, sihir dan santau. Jadi jangan terlibat dengan amalan ini. Tuan-tuan ya. Semua amalan-amalan ini amalan berdamping dengan syaitan, amalan puja syaitan adalah amalan syirik. Jangan terlibat. Tuan-tuan ya. Jangan terlibat. Yang keempat, menganggap dan berkeyakinan bahawa ajaran agama lain sama atau lebih sempurna daripada Islam. Ni pun ada orang yang masih berpahaman macam ni. Seperti pahaman yang disebut Pancasila. Kan? Suami agama Islam, isteri agama lain boleh kahwin. Tak boleh. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Islamnya. Tak boleh kata agama lain. Agama kita Islam, agama lain pun baik juga. Hanya cakap itu. Nak agama lain terpulanglah, kan? Tak mau Islam, nak agama lain terpulang. Tapi jangan kita merasa sama ya agama kita pun baik, agama no. Agama yang menjamin kita selamat di akhirat hanya Islam. Yang lain, agama lain artinya agama tidak menyembah Allah, artinya menyekutukan Allah. Mana mau sama dengan Islam? Aduh, kadang-kadang kita nak sangat berkompromi, nak sangat bertolak ansur sampai kita boleh rasa agama lain pun baik, agama Islam pun sama. Udahlah tu. Jangan teruk sangat. Kadang-kadang bercakap ni orang yang nampak pendidikan macam hebat. Dia tu hebat tu, dia ada kelulusan PhD. Ni. PhD ke, 2 PhD ke, 3 PhD ke, kalau tak faham agama, ganti ke lah. Ada jawapan dia. Jangan samakan. Otak cerdik ya kira bagus ya. Tak. Kelulusan tinggi bagus. Tak. Walaupun tak ada kelulusan. Kelulusan dia darjah 6 ya. Tapi dia punya pahaman agama ya Allah. Baik itu kita kena faham tuan-tuan. Allah bagi dia faham agama. Nabi mana ada kelulusan ijazah sarjana muda mana-mana ada? Tak ada. Kita ni, minda kita tu kita telah ditanam minda. Kalau PhD, hak ni paling pandai, paling bagus. Walaupun dia PhD memasak, dia reti ke agama. Mungkin dia mengaji sikit-sikit je lah. Jadi sebab itu tak boleh. PhD memasak suruh ajak tauhid. Berat lah. Jadi sebab itu kita kena faham. Menganggap dan berkeyakinan bahawa ajaran agama lain sama atau lebih sempurna daripada Islam. Habis, rosak. Membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sebagai syariat baginda. Rasulullah dah tetapkan dah benda yang Rasulullah suka. Kita pula benci. Contohnya senanglah.
Nabi kata apa? Qassus syarib. Potong misai. Wa iqfa'ul lihyah. Ini benda-benda sunat. Pelihara janggut. Maknanya Nabi suka janggut. Kita tengok orang janggut, kita benci. Ini ekstrim agama. Awak cakap begitu. Hang tak mau senyap. Dia tak mau simpan janggut, senyaplah. Ini dia tengok, benci. Mana bercanggah. Nabi suka pakai jubah gamis, dia benci. Ini semua ekstrim agama. Apa benda ekstrim agama? Pakaian yang Nabi suka, sunah-sunah lah. Jangan kita benci benda yang Nabi benci. Mesti kita jadikan diri kita, kita suka apa yang Nabi suka, kita benci apa yang Nabi benci. Kalau kita benci apa yang Nabi suka, something wrong pada diri kita. Ada benda yang tak kena pada diri kita. Mungkin kita tak faham tauhid, tak mengaji tauhid, atau kita dikuasai oleh syaitan. Tu. Tengoklah tuan-tuan. Mana Nabi suka, kita jangan benci. Baik itu, orang perempuan jangan benci, sorry to say ya, jangan benci, ada apa? Apa tuan? Apa agak-agak saya nak kata? Poligami. Tak suka pasal takut suami tak adil, tak apa. Tapi kalau tak suka poligami, benci, poligami ni memang tak guna. Jangan. Nabi berpoligami, Nabi adil. Kalau tak suka pasal suami tak adil, itu tak apa. Sebab itu kita kena faham banyak. Sorry tu saya jangan marah pula. Marah ustaz tak boleh. Esok komplain tu yung tabung haji yung. Saya beritahu dulu kan. Saya pernah kena komplain. Ada biasa standard lah kan. Pasal apa? Pasal saya sebut bila kuliah esok masuk yang peringkat yang kuliah yang kelima ke-6 esok, dia ada sampai ada bab dia. Bila saya sebut perkataan haid bagi wanita, komplain terus. Ustaz sebut perkataan haid. Ni dalam kitab Iqna, kitab tebal, kitab saya duk mengajar, apa Matla'ul Badrain, semua sebut haid. Tok guru besar Ustaz Azaidrus sebut terang menerang. Semua tok guru hebat-hebat semua sebut terang menerang. Bila saya sebut, tu dia komplain. Aib kata dia. Pasal apa dia kata lagi tu? Saya bagi tahu tabung haji. Sebab saya kata pasal apa pula aib? Dalam kitab tebal-tebal, kitab fiqh, yang hebat-hebat, ustaz yang saya duk mengaji teori dengan dia. Apa nama ustaz? Muhadir Haji Jol, kan? Dia sebut terang-terang. Biasa orang yang lemah lembut tu kan pun sebut terang-terang. Pasal apa dia tak boleh? Pasal dia tak pernah mengaji. Sekali dia pergi mengaji, tak boleh. Orang nak pergi haji, dia nak pergi haji. Orang mengaji, dia mengaji. Orang tahu adab mengaji, dia tak reti adab mengaji. Habis ya. Dia ikut kepala otak dia ya. Dia tak faham. Macam ni juga. Saya mengajar tauhid. Tentu ada yang tak faham. Apa ustaz kata gini? Kan? Dia baru nak mengaji, dia tak reti. Mengaji bagi banyak dulu, baru nak komplain. Kan? Menjadikan sesuatu sebagai pantara. Ketiga, mengamalkan syirik. Yang keempat, menganggap dan berkeyakinan bahawa okey dah habis dah ya. Membenci, okey. Benar-benar mempermainkan Allah atau kitabnya atau sesuatu yang merupakan ajaran agamanya. Jangan mempermainkan Allah. Saya tak payah hurai lah. Saya tengok banyak tonton, tengok TikTok duk ceritaan. Banyak lah ni akhir zaman ni orang mempermainkan Allah, mempermainkan kitab Allah. Tuan-tuan, jangan buat ikut dan dalam mempertikaikan agama Allah. Jangan. Orang kapiak, biar dia punya pasai. Contoh mempermainkan agama Allah. Apa dia contoh? Saya duk mengajar baru ni minggu malam kemarin. Bab dalam kabair, dosa-dosa besar, bab sumpah palsu. Ada orang dia sumpah palsu. Wallahi wa billahi wa tallahi gini. Tapi dia buat apa yang disumpah. Dia laknat oleh Allah Ta'ala. Dia mempermain-mainkan Allah. Dia nipu Allah hidup-hidup. Itu yang dia kata sini. Mempermainkan Allah. Tak boleh. Boleh membatalkan syahadah. Tapi batal tak batal kerja Allah Ta'ala. Tapi kita tahu boleh membatalkan.
bila mempermainkan sumpah. Ada orang disumpah ikut dan ya. Dia langgar sumpah. Allah. Jangan duk main tuan-tuan. Nombor 7, mempercayai dan beramal dengan sihir, bersahabat dengan jin. Ini satu lagi cerita. Ada ramai orang Melayu tuan-tuan. Jangan terlibat, saya pesan. Jangan terlibat. Itu kerja syirik. Yang ke-8, membantu dan menolong orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Ni pun ada orang kita. Benda tu boleh rosak akidah. Kita lebih yakin orang kafir memerintah daripada orang Islam memerintah. Apa cara ni? Apa pasal ni? Apa bodoh sampai terang ni? Itu bahasa saya. Jangan marah tuan. Fikir betul-betul. Kita disuruh mengambil orang Islam sebagai pemerintah. Berkeyakinan bahawa sebahagian manusia diperbolehkan tidak mengikut syariat Nabi Muhammad. Apa benda ni? Wajib kita semua ikut syariat. 10, berpaling daripada agama Allah atau daripada perkara yang menjadi syarat mutlak sebagai Muslim. Berpaling terus. Ini lagi teruk, tuan-tuan. Jadi, jawab dia kena mengajilah tauhid banyak-banyak. Tuan-tuan, tapi tauhid ni, orang lebih suka mengaji hal lain. Fiqh, sirah. Saya mengajak tauhid, saya tengok. Memang tak berbeza dengan macam saya dulu duduk dalam masa tingkatan 6, kelas saya usuluddin. Senyap. Kelas sebelah syariah, tingkatan 6 lah, tingkatan 6. Yang syariah gelak sebab depa belajar haram halal, sunat, makruh, gelak. Yang kami senyap semua. Ustaz yang mengajar kata, cuba tengok sebelah. Kenapa hampa semua senyap? Mengaji tauhid ni, dia mengaji, dia nak kena tumpu pemikiran. Dia nak kena memikirkan, dia tak ada masa nak gelak tak, dia nak kena mikir. Sebab dia nak memperbetulkan keyakinan dia nak pegang tu. Dia nak kena faham. Sebab itu dia tak ada gelak-gelak, dia dengar. Fiqh sekejap gelak, tambah mengaji munakahat nikah kahwin, gelak kan. Tauhid senyap. Pasal apa? Pasal nak kena bagi faham pegangan i'tiqad ni. Silap i'tiqad, habis. Itu saya kata tadi tu. Baik, itu kena bab tauhid ni kena faham. Banyak orang tak faham. Dalil wajib haji, okey. Masuk kita. Pasal apa kita nak pergi haji? Pasal dalam Al-Quran surah Ali Imran Allah memerintahkan. Bila Allah menyatakan walillahi 'alan nasi hijjul bait. Nampak? Man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Dan Allah mewajibkan ke atas manusia hijjul bait, iaitu mengerjakan haji di mana? Baitullah. Mesti mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah. Boleh tak mengerjakan haji dengan mengunjungi tandas di balik pulau? Tak boleh. Tapi ada orang pergi, yang kita kata agama matahari kan, mereka sedap-sedap rupanya mereka tawah jamban, tandas. Yang dikatakan itu, dia cara sesat. Baik, itu boleh tak buat haji di Indonesia? Dia adalah tempat yang dibuat macam bentuk di Mekah, macam Masjidil Haram, macam apa? Boleh tak? Tak boleh. Ada dibuat lagi yang serupa macam itu di mana? Di mana ada tempat saya masuk itu? Turki ke mana? Boleh tak? Tak boleh. Hanya di Makkah saja. Maka Allah kata walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilahi sabila. Man istata'a, bagi siapa yang berkemampuan. Maknanya yang tak mampu tak payah. Kemampuan tu kita kena tengok. Bagi siapa yang mampu wajib ilaihi sabila. Untuk sampai ke sana. Macam mana dia terang situ kan? Dan waman, dan siapa yang kafara, engkar. Apa? Waman kafara, dan siapa yang engkar, fa innallaha ghaniyun, maka Allah kata fa innallah, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya. Dia tak mau pergi haji, dia punya pasal lah. Tapi jangan kata Allah tu tak kisah. Allah dah. Allah tu maha kaya, maha mengatasi segala-galanya. Anil alamin, daripada seluruh alam
mana makhluk atas yang dijadikan Allah, Allah tu maha kaya dari segala-galanya. Jangan tipu Allah lah. Cerita dia. Jangan duk harap Allah maha kaya. Kita bergantung kepada Allah, Allah tidak bergantung kepada makhluk. Kita ni semua bergantung kepada Allah. Ingat, Allah tidak ada bergantung kepada makhluk. Jadi sebab itu bila kita bergantung kepada Allah, Allah maha kaya, jangan kita sombong. Kita kena sedar diri yang kita tu bergantung kepada Allah. Masuk nyamuk sekok dalam telinga, kita meraung lah. Sombong sangat. Ada sekok cacing dalam perut, meraung kita. Pasal apa? Sakit. Tuan-tuan wa atimul hajja wal umrata lillah. Ayat lain pula menyatakan surah Al-Baqarah ayat 96, dan tunaikan haji dan umrah kerana Allah. Jangan kerana yang lain. Sebab itu Allah kata lillah, kerana Allah. Sebab itu kita buat kerja apa? Lillah, kerana Allah. Maka perintah Allah tunaikan. PL Amar kata suruh buat. Tunaikan. Yang cerita panjang. Mana yang mesti ya? Kalau kita berkemampuan mesti. Tapi dia mampu. Dia mampu. Motor 1,500 cc. Berapa puluh ribu? Berapa ribu 70,000 Ustaz. Kereta, jangan tanya. Pergi haji ke belum? Belum pergi. Tak apa Ustaz, nanti pencen pergi. Tak apa. Kalau mati sebelum pencen, kau terima. Kau terima. Mampu tak? Duit jangan tanya. Badan pergi meronda sana sini naik motor. Hui, hebat. Haji tak pergi. Pasal apa tak pergi? Alah, tunggu pencen nanti. No. Sama juga. Saya sampai di Beijing. Grup saya sembang. Nak pergi mana tu? Bas berhenti di bawa kami jalan sampai di Istana Mao Zedong. Turun. Saya sembang dia, saya tengok bang. Sejak pencen ni banyak tempat berjalan mana? Banyak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia sebutlah tempat-tempat dia. Saya kata Mekah ke Madinah berapa kali saya pergi? Sana saya belum sampai lagi Ustaz. Berarti saya pakai mampu ya. Mekah dengan Madinah tak sampai lagi. Apa cerita ni? Kalau engkau tak pergi haji pun, wa'timul hajja wal umrah. Tunaikan haji dan umrah. Haji tak boleh pergi lagi. Umrah pergi ya. Apa umrah ada sekatan apa? Tak ada. Pergi ya. Sembang Beijing sampai. Australia sampai. Thailand jangan tanya berapa kali. Indonesia, habis semualah. Bandung, Jakarta, Aceh, Medan, semua dia cerita kat saya. Bunyi hebat. Mekah, Madinah tak pi, ziarah Nabi dah. Umat Mao Zedong ke umat Muhammad? Saya tak tanya lagu tu. Kalau aku tanya lagu tu mesti tengok, Ustaz, kasak bunyi. Itu jawapannya kalau tanya. Abang ni umat Mao Zedong ke umat Muhammad? Itu jawab soalannya kalau boleh. Muhammad dulu kena ziarah, Muhammad dulu kena bagi salam. Muhammad, Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga aku paling dicintai lebih daripada mak pak dia sendiri dan wan nasi ajma'in, dan lebih daripada mak pak dia sendiri, lebih daripada anak-anak dia sendiri, dan nasi ajma'in, dan seluruh manusia atas muka bumi aku paling dicintai. Barulah sempurna iman. Padan dengan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari mengaku, kata aku mengaku bahawa tak ada Tuhan yang layak disembah, tak ada Tuhan yang patut disembah, yang menjadikan aku, yang memberi nikmat segala-galanya pada aku, Allah.
Dan aku mengaku bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah, manusia paling agung yang mesti aku jadikan idola pertama, yang sangat aku cintai lebih daripada seluruh manusia di muka bumi. Tengok tak pi jumpa Muhammad, pi jumpa Mao Zedong. Apa cerita ni? Pi ya, Amerika pi dah. Nak jumpa Bush. Mampuih. Jadi kita tuan-tuan nak pergi ziarah Muhammad. Tuan-tuan nak pergi mengerjakan haji. Satu kerja yang sangat mulia yang Allah sangat suka. Allahu Akbar. Cerita macam tu panjang pakai tak cukup masalah. Kan? Tuan-tuan nak kira nak kenuri. Kalau aku terus ceramah sampai 12.30. Okey ya? Kan? Tapi tuan-tuan pula marah. Haji adalah jihad. Okey, tuan-tuan tengok. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu berkata ia kepada Rasulullah bahawa kami percaya bahawa jihad itu adalah amalan yang paling utama. Mengapa kami tidak berjihad? Maka sabda Rasulullah, bagi kamu sebaik-baik jihad itulah haji mabrur. Hajjam mabrur. Maka haji itu juga jihad. Sebab itu tuan-tuan nak pergi dengan pengorbanan. Walaupun tuan-tuan tak pergi perang, tapi tuan-tuan pergi penuh dengan cabaran. Yang tuan-tuan kena sabar, yang tuan-tuan kena hadapi dengan penuh ketenangan. Allahu Akbar. So, kau senang tuan-tuan, cakap senang. Tapi berapa ramai orang pergi sana berkelahi. Berkelahi suami isteri pun kadang-kadang. La ilaha illallah. Sampai sana tu bermina bercerai suami isteri. Suami pula dengan isteri sayang setiap hari. Sampai sana tengok orang lain pula sayang. Dugaan dia main kot tu. Tengok tampak orang lain pula jauh lebih cantik, lebih sayang. Bini jadi benci. Aku mana cerita. Bini pun perempuan ada juga. Pipi sana jumpa kawan lama, terus jatuh cinta. Nak minta suami bercerai pasal nak kahwin dengan. La ilaha illallah. Hamai ni pasal nak buat apa? Nak buat haji. Tiba-tiba awak jadi lagu tu. Ni dugaan yang Allah beri hebat. Tuan-tuan kan saya sebut cerita tuan-tuan bulan lepas kan, minggu lepas kan. Ada orang pijak-pijak bumi Makkah, selera makan hilang. Nasi tak makan langsung. Sampai balik, pijak je turun je kapal terbang KLIA, pak pijak. Terus selera. Bawa pergi kedai mamak makan. Terus makan nasi. Sedap makan nasi. Berapa hari, dekat 50 hari tak makan nasi. Pak, nampak? Allah uji. Lemah nak buat haji pun lemah. Pasal apa tak makan nasi? Dia biasa makan nasi. Mana boleh tak biasa makan nasi, tiba-tiba nak makan roti ke sana, tak mahu lah. Nak juga nasi. Tuan-tuan, kena ingat, kena faham semua ni. Tuan-tuan jangan kata saya duk buat auta saya mau ustaz ni cerita betul ke? Jangan. Benda yang dah berlaku. Tuan-tuan, okey. Sejarah ringkas haji Rasulullah hari kelaju. Sejarah haji di bawah syariat Rasulullah, haji telah diwajibkan pada tahun ke-9 Hijrah. Okey, 9 tahun dah Nabi berada di Madinah, maka berlakulah kewajipan haji. Pada tahun ke-6 Hijrah Rasulullah mengerjakan umrah dengan disertai 1,500 orang para sahabat. Namun demikian rombongan itu tertahan di Hudaibiyah. Bila tertahan itulah adalah kita kata yang kita akan sebut yang bagaimana kalau kita tertahan. Sebab itu tuan-tuan kena nanti akan ada kursus yang ke-6 ke-7 nanti tentang kalau kita tertahan. Ada orang Allah uji dia tuan-tuan, dia tak dapat buat haji. Dia kena mai tahun seterusnya. Pasal apa? Pasal dia pengsan duduk di shisha. Tak ingat langsung lah. Dia duduk di apa nama hospital yang dia bagi tahu saya. Tak sedar diri lah. Sampai hari wukuf di Arafah. Habis orang buat kerja haji semua, baru dia sedar. Macam mana? Kalau dia setakat sakit, helikopter boleh bawa sampai bumi Arafah, dia turunkan dia. Tap, dia letak bumi Arafah, dia angkat. Seminit dia. Tap, 1 saat dia angkat. Bawa balik ke hospital. Dia sudah wukuf di Arafah. Tak boleh langsung, tak sudah apa. Maka dia sudah kemudian benda itu bawa balik. Maka dia tak dapat haji, dia kena mai tahun seterusnya. Kerajaan Malaysia bagi pula tambang tahun seterusnya. Itu kata baiknya kerajaan Malaysia. Dia buat peruntukan ada 2-3 orang. Setiap tahun tu boleh kata ada aja. Dia bagi 2-3 orang yang tak dapat menunaikan haji dengan sebab tak dapat dielakkan, pi lagi sekali. Siapa pula nak teman? Bagi teman dia kena bayarlah.
Semua free lo, semua nak teman. Ni kan yang dia tu. Tuan-tuan, sebab tu doa, saya kata tadi, doa dapat mengerjakan haji dengan baik. Selalu Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan mashkura. Minta pada Allah bangun tengah malam sembahyang, minta Allah bagi haji mabrur. Baik, pada tahun ke-10 Rasulullah telah mengisytiharkan untuk menunaikan fardu haji. Pada 25 Zulkaidah tahun 10 Hijrah, Rasulullah dengan isteri baginda telah memulakan perjalanan diikuti oleh 120,000 orang para sahabat. Haji tersebut dikenali sebagai Haji Islam, Haji Akbar dan Haji Wada. Itulah Nabi sebelum dia wafat mengerjakan haji. Baik, apa dia haji? Ialah mengunjungi Baitullahil Haram, iaitu Kaabah di Makkah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Nampak? Bila kata haji, ialah maka disebut sini mengunjungi Baitullahil Haram bila pada bulan-bulan haji untuk apa? Mengerjakan ibadah-ibadah yang tertentu menurut syarat-syaratnya. Jadi bila? Bulan-bulan haji. Kalau mengunjungi Baitullah pada bila-bila masa, itu namanya umrah. Untuk mengerjakan ibadah tertentu. Jadi beza dia dua ya. Haji ni bulan haji ya. Umrah pada bila-bila masa. Bulan haji pun dia boleh buat umrah. Oleh sebab itu, macam saya kata tadi. Okay, minggu depan saya akan berangkat. Bukan bulan haji. Untuk mengerjakan umrah. Jadi saya bawa jemaah. Beberapa orang jemaah pergi mengerjakan umrah. Tapi teruklah. Malam tadi saya bagi tahu mereka. Tengok pagi ni belum lagi. Malam tadi saya bagi tahu, get ready semua untuk tempah slot masuk Raudah. Saya suruh semua download nusuk. Semua pakai download nusuk, tunggu. Tapi sampailah saya pun sebelum menerima lampu hijau daripada petugas di Madinah untuk kami mulakan pendaftaran ataupun permohonan masuk ke Raudah. Sebab sekarang ni dia kena mohon, pasal dia nak kontrol, nak kawal. Allahu a'lam. Okey. Kelebihan haji dan umrah, menjadi tetamu Allah, duyufur rahman. Tuan-tuan, sebab itu siapa yang pergi sana dikira sebagai tetamu Allah. Jadi nak pergi sebagai tetamu Allah tu kena pergi dengan beradab sopan lah. Jangan pergi sana nak jadi tetamu Allah tapi masih percaya kat syaitan. Jadi tetamu Allah